Assalamualaikum, saya Fiza Halim, hos anda di Meniaga Live. Sebelum itu, saya akan ceritakan pasal aplikasi Meniaga. Aplikasi Meniaga ni adalah kita buka peluang kepada peniaga-peniaga kecil untuk berniaga yang mana mereka ni tak ada gerai, tak ada lesen nak buat SSM dan sebagainya. Contohnya Makcik Kia buat nasi lemak tapi tak tahu nak jual kat mana. Guna saja aplikasi Meniaga. Muat turun di App Store dan Play Store sekarang. Setiap minggu sebenarnya kita akan panggil peniaga-peniaga yang menggunakan aplikasi Meniaga secara aktif datang ke Beacon Cafe kita. Saya pun tak sabar nak jemput peniaga kita yang pertama. Katanya dia bawa bahan-bahan asas dan maknanya kalau kita nak masak kat dapur, kita kena ada bahan asas ni. Dan saya yakin si rumah di luar sana juga suka dengan produk ini. Jadi tanpa membuang masa, saya nak jemput founder of Mazda Food, Encik Nizam dan juga Puan Anis masuk ke Beacon Cafe kita. Okey, Assalamualaikum Puan Anis, Encik Nizam. Sila duduk. Tak boleh salam. Okey, kepada penonton-penonton Peniaga Live, saya sekarang ni bersama dengan Encik Nizam dan juga Puan Anis. Mereka adalah founder kepada Mazda Food, di mana di depan saya ini kita ada produk di mana bahan kisar, kita ada serai, lengkuas, bawang merah, cili dan sebagainya. So tanpa buang masa, kita nak tanya Encik Nizam sebagai founder, boleh ceritakan sedikit pasal produk kita di depan ni? Mazda Food recently selepas PKP tu, kita ada keluarkan 6 jenis bahan kisar. Yang pertama adalah cili kering kisar, bawang besar kisar, bawang putih kisar, halia kisar, lengkuas kisar dan serai kisar. Okey, kenapa kita keluarkan produk-produk ini disebabkan kita merasakan ini adalah satu keperluan yang mana kita harapkan dalam masa setahun ke 2 tahun ni produk-produk ni akan menjadi produk keperluan, bukan lagi kemahuan lah. Sebab generasi itu akan berubah. Jadi kita merasakan yang generasi sekarang ni lebih hektik kerjanya, lebih hektik kan. Jadi mungkin kurang masa di rumah. Jadi atas alasan itu kita rasakan yang kita mengharapkan masih boleh masak di rumah lah. Okey, boleh masak di rumah. Ya, betul. Okey, so maknanya kalau tadi Cik Nizam dah cerita boleh masak di rumah sebagainya. So maknanya kaum lelaki pun memang boleh guna, tak payah suri rumah yang excited nak masak, kadang-kadang tak ada masa. Ya, betul. Kan? Pandangan saya sebenarnya kenapa kita initiate keluarkan produk-produk ni sebabnya bila kita lihat ramai kaum-kaum wanita ni yang kurang masa masak di dapur ni, jadinya tak ada masa busy, kurang masa. Jadi saya lah tu orangnya ya. Kaedah yang diambil hanyalah nanti tolong beli dekat kedai lah. Nanti boleh beli kat kedai mamak lah. Jadi nanti para suami ni dia sayang restoran tu, kurang sayang pada orang rumah pula. Macam tu pula. Sebab bila masak sendiri oleh orang rumah ni, masak dengan kasih sayang kan. Jadi sebenarnya air tangan isteri tu sebenarnya penting. Maknanya penonton di luar sana, maknanya kalau sayang isteri, belilah produk Mazda Food ni macam mana? Ya, betul. InsyaAllah. So maknanya kalau kita tahu produk bahan kisar ni digunakan untuk macam masak gulai, tumis tu. So apa lagi kegunaan lain yang kita boleh buat selain tumis tu? Mungkin Puan Anis boleh ceritakan sikit? Okey, sebenarnya kita ada banyak kegunaan untuk bahan kisar ni. Actually apa yang kita dapat pun sebenarnya adalah feedback daripada customer. Bila customer dah beli, dia akan bagi kita idea juga cara penggunaan bahan-bahan kisar ni. Jadi bukan saja macam bahan asas untuk masakan, tapi dia adalah juga kadang-kadang customer ni dia olah sendiri. So dia olah sendiri untuk western food pun boleh. Contoh macam marinate barbecue chicken. Senang guna bahan kisar boleh juga. Ataupun dia goreng ayam. Pun boleh juga. Dia akan gunakan ayam goreng berempah. Ayam goreng berempah. Ya, macam tu. Jadi saya rasa bukan hanya khas untuk masakan biasa atau masakan Melayu, tapi sebenarnya dia boleh diguna pakai untuk barang-barang lain juga. Dan juga saya ada lagi satu yang saya dapat baru-baru ni, ada pelanggan yang katakan dia menggunakan halia ni untuk air. Buat air teh halia. So benda-benda ni dah tersedia. Cuma apa yang diorang boleh buat is menggunakan sahaja, mengikut idea masing-masing. Maknanya bahan kisar halia ni pun boleh buat air juga. Biasa orang iris macam tu kan. Sekarang dah tak payah, you just masukkan dalam air, plain water, maybe air panas. So you masukkan halia and dah jadi air teh halia. So maknanya boleh jadi detox juga untuk mereka dan senang. Yes.
and also jimat serai. masa jugalah kan. Mana serai? Yang ni serai serai pun boleh ni, juga. Betul juga. Okey, so maknanya kita cerita daripada segi penggunaannya pula macam mana Cik Nizam. Maknanya kalau kita tahu lepas orang kan tak busy macam saya, kadang-kadang balik kerja tak sempat nak masak sebab nak potong bawang apa semua susah. Kadang-kadang macam tu, kadang-kadang Betul tu. susah. Betul. Kadang-kadang suami call, dah masak ke yang? Tak sempat nak masak lagi. Utama generasi yang sekarang ni lah kan. Kadang-kadang kau simpang, yang dah masak ke semua. Tak sempat. Sekarang rasanya kalau guna bahan kisar ni, tak payah simpang dah memang dah tersedia dekat depan kan. Betul. So senang lah. So okay, kalau kita tengok mungkin penggunaan bertahan berapa lama lah produk ni. Okay. Kita tahu proses dia macam mana. Okey, untuk produk ni kita dah hantar lab test lah. Okey, so ketahanannya adalah 6 bulan. Kalau 6 bulan. Semua produk kan 6 bulan? Ya, produk kalau diletakkan dalam keadaan sejuk beku. Sejuk beku, Ya, okey. tapi kalau dalam keadaan sejuk beku macam mana kita nak masak Betul-betul. Jadi dia kena thaw dulu, tapi datang daripada kami adalah dalam keadaan sejuk beku. Okey. So serumah ataupun para suami yang memasak, dia boleh thawkan dulu. So bila diletakkan dalam keadaan chill, so dia punya had masa tu adalah selama 2 minggu. Kita hadkan selama 2 minggu. Ya, betul. Selama 2 minggu. Tapi daripada observation kami, daripada testimoni daripada pelanggan sebelum ni, bila dia dah buka, kalau dia memang rajin memasak, within 1 week dah habis dah sebenarnya. Betul. Especially during this PKPB kan. Betul-betul. Jadi anak-anak minta order je, mak masak ni, ayah minta ni. So insyaAllah senang, cepatlah habisnya. So tak perlulah tunggu sampai 2 minggu. InsyaAllah tak akan melepasi 2 minggu tadi. So maknanya tadi Cik Nizam cakap nak kena pergi mamak lah beli makan. Sekarang kan PKP. Betul. Mana boleh keluar semua tu. Jaga kita kan. So maknanya benda ni boleh menjimatkan lagi masa dan juga dalam tempoh MCO ni sebab tadi Puan Anis ada ceritakan juga. So maknanya produk ni pun dikeluarkan daripada idenya daripada customer. So Cik Nizam sebagai dan Puan Anis sebagai founder pun dapat idea tu buat semua. So dalam tempoh PKP ni katakan dapat menjana juga income kepada orang lain. Betul. Saya setuju sebabnya bila orang di luar sana dah membeli, okey, kebanyakan mereka diorang akan beli lagi. Dia akan repeat lagi sebab memang takkan cukup satu tu. So bila dia repeat order, lama-lama dia kata, why not I nak jadi agent lah. You ada tak agent? So jadi kita pun buka peluang untuk semua orang di luar, especially kita punya customer yang memang dah guna. So agent kami adalah terdiri daripada customer-customer kami yang sebelum ni, yang loyal, yang sebelum ni pakai. So maknanya memang ada agent lah untuk produk ni. So kita ingatkan macam bahan kisar ni macam satu owner kan biasa kita tengok dia buat daripada rumah saja dan jual kepada jiran-jiran macam makcik senang kat sebelah nak Cik Nizam nak ambil order je. Berlainan dengan Mazda Food sebab Mazda Food ni kami adalah sebenarnya pengilang. Kita adalah pengilang. Jadi kami boleh mengeluarkan and kita produce bahan kisar ni secara bulk. Maksudnya besar dalam kuantiti yang besar. Jadinya kami memang memerlukan dan target kami adalah untuk meluaskan pasaran kami di seluruh Malaysia. Jadinya ejen kami agak sikit lagi sekarang. Kalau ikutkan Selangor mencari lagi dalam Selangor KL, so kita memang target untuk kalau boleh seluruh negeri lah. Seluruh negara. So maknanya kalau kita tahu kan nak masak kadang-kadang macam saya lah, masak setiap minggu, kadang-kadang sebulan sekali. Betul. Nak cakapnya susah kekangan masa tu. So kalau kita guna macam saya dah kurangkan sejuk beku dia, masak tumis, so kita dah guna sikit. So nak simpan dalam peti tu berapa lama bertahan? Macam kita dah guna sikit, ada lagi balance penggunaan dia. Boleh simpan saja di chiller. Betul. Boleh simpan saja di chiller. Kalau di chiller tu macam saya cakap tadi 2 minggu lah. So kalau anda kata macam tak tahu bila nak masak, you masukkan balik dalam freezer tadi. And then sebenarnya tempoh untuk thaw tadi tu sebenarnya kurang daripada 15 minit. Kalau you rendam dalam air dia akan Okey, so maknanya kalau nak masak ni, contohnya saya rajin hari Minggu ni nak masak nasi goreng. Betul. So saya akan gunakan bahan kisar, contohnya saya akan guna bawang merah. Biasanya kalau orang guna bawang merah kisar ni sedap lagi kan. So kita nak tahu berapa banyak untuk macam portion nasi goreng untuk 2 orang tu berapa banyak kita boleh guna. Maknanya satu paket ni berapa menu boleh digunakan macam tu lah. Okey, kalau aku kan tak ada orang kata kiraan khas untuk nak satu tu berapa sebab dia berlainan mengikut pengguna masing-masing. Jadi yang kita boleh tahu adalah macam contoh dalam 2 biji is like 2 sudu.
Maybe boleh buat macam tu, 2 biji. So kiraan-kiraan tu kita akan bagi cadangan dalam, selalunya kita akan bagi cadangan dalam media sosial kita. So kita akan bagi panduan lah macam mana. So you boleh sentiasa tengok lah dalam kita punya Instagram semua lah. So maknanya kita tahu sebab bahan kisar yang ada di aplikasi Meniaga sekarang ni sangat aktif. Betul. So kita tahu, adakah itu ejen ke, macam mana, boleh ceritakan sikit macam tadi Encik Nizam cakap itu adalah ejen di Sungai Besi yang menjual bahan kisar. So boleh ceritakan seberapa banyak aktifnya, berapa aktifnya ejen tu. Katanya setiap stok tu asyik habis je. Ya, betul. Alhamdulillah. Sambutan dia sangat baiklah. Sebab mana kan dia barang keperluan kan. So macam ejen kita di Sungai Besi tadi tu, dia konsep kami dekat sini adalah ejen tak perlu memegang produk. Jadi dia hanya perlu promote sahaja. Dan hanya perlu promote sahaja. So daripada ejen tu sendiri, saya rasa memang banyaklah daripada dia sendiri, daripada satu ejen saja kan. Mana kan dia adalah barang keperluan. Betul. So boleh ceritakan sikit, so kita tahu bahan kisar ni popular lah dekat Sungai di merchant kita punya aplikasi Meniaga. So boleh ceritakan pengalaman macam mana gunakan aplikasi Meniaga tu. Mungkin ejen pernah bercerita macam senangnya guna aplikasi Meniaga ni. Buat masa ni yang kami tahu, kami punya ejen yang Sungai Besi tu memang menggunakan platform Meniaga ni. Jadi yang kami tahu setiap order tu memang ada repeat order. Maknanya Alhamdulillah memang laris lah kot Meniaga di platform Meniaga ni. Sebab mungkin dia tahu ini bahan kisar, bahan asas yang orang kata denyut nadi suri rumah dan juga para suami. Para suami, insyaAllah. So maknanya para suami dekat luar sana pun boleh dapatkan produk bahan kisar ni di aplikasi Meniaga. Betul tak Puan Anis? Betul. So kita dah tahu, kita dah Puan Anis pun dah cerita guna macam mana, Cik Nizam pun dah cakap suami pun patut beli. Betul. Kan. Kalau suami tu tak masak, dia patut beli untuk isteri dia. Ya betul. Sebab nak kenakan air tangan tu tadi. Maknanya bahan air tangan suami. Air tangan isteri tadi. Sorry. Okay. So alang-alang kita dah ada bahan kisar dekat atas meja kita ni, kita nak buat demo masakan lah. Boleh. So mungkin Encik Nizam sebagai suami nak memasak ataupun Puan Anis sebagai helper, macam mana? Kita serahkan pada yang pakar lah. Saya yang bagian helper tu saya lah. Okay, so selepas ni bukan kata nak terbalik ke tadi. So Puan Anis yang akan masak. Okay, boleh. Tak ada masalah. Yang penting gunakan bahan kisar daripada Mazda Food. Okay Puan Anis, nampaknya bahan kita pun ada di depan. So apa menu Puan Anis nak masak hari ni? Okay, hari ni kita nak masak sayur campur goreng bercili. Goreng bercili. Macam sedap. So apa yang perlu kita lakukan dulu? Okay, hari ni Fiza boleh jadi helper kita. Okay, boleh. Tolong first kali kita nak kena masukkan minyak. Tapi sebelum tu minyak, kita boleh buka kita punya kita ambil bawang putih kisar. Macam mana nak buka dia? Cara dia senang je sebab kita dah ada pengoyak kat sini. Pengoyak. Okay. So kita buka je. Okay. And then boleh ambil sudu dan kita scoop saja dalam. Senang je nak bukanya. Okay. Sebab dia macam ada ziplock ni. Okay. Just buka je. Dia tak tumpah lah kalau kita letak terbalik ke macam mana. Betul. Kan? You just buka je macam ni. Sangat mudah. Ya, bahan kisar pun mudah. And berapa sudu? Okay. So kita letak minyak ke macam mana? Sebelum tu kita letak minyak dulu. Okay, letak minyak dulu ya. Okay, saya hulurkan minyak. Okay, sorry. Okay. Minyak sikit. Okay. Alright. Okay, kuali pun dah panas. Saya kecilkan sikit. Ni berapa sudu sikit untuk portion sayur banyak tu Puan Anis? Kita boleh masuk 1 sudu pun dah cukup. Sebab kita just nak tumis kan. So saya masukkan dulu ya. Sedap bau dia walaupun bau kisar rasa macam bau lepas potong. Kan? Dia punya sangat fresh. Bismillah. Kalau ini mungkin kena jauh sikit sebab takut terpercik. Ya, sayur dia banyak juga. Jadi saya akan cuba masuk lagi satu lah. Bagi banyak sikit. Okey, boleh. Okey. Betul, tolong. Alright. Saya ketepikan dulu bahan ini. Naik bau dia. Sedap. Senang lah. Ya, betul. Ni nak tumis sampai garing ke macam mana dulu? Tak payah garing sangat. Kita potong-potong yang seketul-seketul tu kan? Ya, kita nak kena blend kan. Yang ni tak payah blend lah. Kita just masuk sili. Okay. Tak payah terlalu lama. Dah jimat masa kita tak payah nak potong bawang. Ya, betul. Buka, zap masuk dalam kuali. Betul. Okey, boleh buka cili juga. Okey. Puan Anis nak cili? Okey, boleh. Buka cili dulu.
So cili pun sama, kaedah dia just koyakkan. Okey, senang. And buka. Tapi sebelum you nak masak, ni first time you masak, you buat macam ni lah. Bila dah tu, you just simpan je dalam fridge. Okey. So anytime you nak pakai, you ni. So maknanya cara, tadi kita dah gunakan sudu yang sama dengan bawang putih. So kalau kita campurkan terkena bawang tu macam mana? Actually tak ada masalah. Sebenarnya boleh je, tak ada masalah. So tak ada masalah, kita pakai sudu sama lah. Boleh. Sebab kadang-kadang kata tak ada campur kan, nanti dia... Kalau boleh, better kita pakai sudu yang lain lah. Tapi kalau... Okey, sudah. Nadia, sudu? Okey, kita panggil orang luar set ya. Ni sudu. Apa? Okey, Puan Nis. Okey, kita masuk sikit cili. Okey. Cili dalam satu sudu. Tak ada biji dalam cili ni Ya, betul. Cili okey. kita sebenarnya kita dah buat ada proses lah. Proses di mana kita keluarkan biji cili. Dalam 80% ke 90% cili biji yang kita dah keluarkan. So dia tak berapa pedas. Maksudnya seluruh kanak-kanak pun boleh makan lah. Betul. Semua orang pun boleh enjoy lah you punya masakan ni. So maknanya senang, kita tip je. Yes. Dan you seal balik. Okey. Masukkan sedikit air. Okey. Wah, jimat masa betul Puan Anis. Ya, terus saja. Campak-campak je dah nak siap. Suami kat hujung tu dah balik boleh hidang makanan. Betul. Kan? Cik Izzah nampaknya di luar sana ya, menanti kata helper. Para suami tu dia call je cakap yang dah nak datang, nak balik kan. Kita pun cucap-cucap terus. Cucap-cucap siap. Okey, So boleh sayur dulu. tolong saya sayur. Okey, sayur ni kita masukkan yang keras dululah. Okey, kita masukkan carrot. Carrot dulu. Kita bersayur tolong. Alright, thank you. Okey, kita carrot. Brokoli dan juga ni lah, tak apalah kita masuk semua. Okey, semua. Okey. So berapa lama nak masak ni? Selalunya bila kita dah ada bahan kisar ni dalam 10 ke 15 minit tu maksimum kita boleh masak lah untuk dah siap dah satu dish dah sebenarnya. Tak payah nak susah-susah. Bagi air sikit. Cik kaki dia. Okey. Sedap. Saya dah masuk tengah memang lapar sekarang ni bau dia, rasa dia. Okey. So maknanya seterusnya apa? Kita letak perisa mungkin? Ya. Okey. Sikit lagi kita dah gaulkan semua. Okey. Nampak menyelerakan. Boleh try ni dekat rumah nanti hujung minggu ni. Ya, sangat mudah. Sangat mudah. Sangat simple. Okey Puan Anis, tadi kita dah gunakan bawang kisar putih. So mungkin penonton di luar sana nak tahu berapa harga satu paket untuk bawang putih ni. Okey, untuk bawang kisar ni bawang putih kisar RM14 satu paket. Berapa gram? 500 gram saja yang ini. Okey, banyak. So yang cili pun 500 gram RM14 juga. RM14 juga. Yang ini pun RM14. Okey. So bahan-bahan tadi yang kita ada bawang. Itu berapa pula harga dia? Itu pun sama juga. Harga RM14. Cuma yang halia, lengkuas dengan serai dia ada harga yang berlainan lah. Okey. Jadi kita boleh tengok lah harga dekat dalam online store kita. Online store memang dah ada harga. Okay, dalam online store tu dah boleh tengok dah semua harga. Okey. So boleh. Saya masukkan garam sikit ya. Okey, boleh. Okey, garam. Gula. Pandai Puan Anis masak, betul lah Cik Nizam. Tiba-tiba pula jadi pandai. Pandai dia. Nak air tangan isteri kan? Buat. Dia buatlah bahan kisar ni untuk memudahkan isteri dia sebenarnya. Sebenarnya idea ni pun datang daripada saya berfikir juga benda ni sebenarnya memang boleh memudahkan orang. Walaupun saya memang sebenarnya kuranglah nak masak. Kita berniaga kan. Kita buat bisnes memang sangat busy. Jadinya saya rasa ini sangat membantu. Okey, memang sangat-sangat membantu kepada seluruh rumah di luar sana memang. Letak dalam peti ais, nak masak je bila perlu, campak-campak siap. Betul. Okey. So nampaknya macam dah nak masak ya Puan Anis. Lagi sikit sebab keras kan sayur ni. Jadi kita biar je dulu. Okey, boleh. So selain dari penggunaan. Saya nak tanya. Selain daripada 6 produk ni, ada tak nak keluarkan produk-produk lain sebagai bahan kisar?
buat masa ni kita memang fokus pada 6 bahan kisar ni dulu. Cuma ada permintaan yang nakkan macam bawang slice, bawang chop. Jadi mungkin kita akan usahakanlah untuk buatkan produk-produk tu sekali. Jadi lebih mudah dan penggunaan orang untuk masak semua pun boleh pakai Mazda Food. Okey, so mas sekarang ni fokus kepada 6 produk sahajalah dulu. Ya, betul. Okey, boleh. Dan saya boleh bagi idea lah, bahan kisar ni kita boleh masak macam mi goreng. Benda-benda yang simple. Spaghetti pun kita boleh buat. Spaghetti, pasta, kita nak cepat. Semua boleh pakai kita punya cili dan juga bahan kisar. And also bawang, kita punya bawang. Okey, boleh. So maknanya senanglah Puan Ani masakkan untuk Cik Nizam. Cik Nizam tak adalah macam tunggu lama. Lambatnya masak kat dapur tu. Buat apa terbutuhkan kongkang-kongkang. Senang je campak je Cik Nizam. Yes, cepat campak je. Terus siap. Terus siap. Nah, last kali kita boleh masukkan cili. Okey, boleh masukkan cili. Macam dah nak ni dah okey dah nak macam nak masak. Boleh. Alright. Okay. Wah, ni sedap. Bau dia ni saya pun rasa macam nak makan. Kalau menu macam ni biasanya kan kita boleh makan dengan nasi putih juga ni kan? Ke rata kalau jenis yang tak makan nasi boleh rata sebab rasa dia tu dah memang dah cukup rasa. Dah bau rasa cili tapi memang sedap lah bau dia. Boleh kita rasa sikit tak? Nak boleh, rasa boleh. sikit. Okey Oh, tadi kita pakai portion ni 2 sudu saja kan? 2 sudu bawang putih kisar, 2 sudu cili kan? Ya, betul. 2 sudu bawang kisar. So, sangat jimat lah. Betul. Okey, nampaknya macam nak masak ni, macam sedap je. Itulah kita kuat sikit api. Boleh, okey boleh. Bagi garam sikit api tu. Okey, kita gaul-gaul dulu. Penonton dekat luar sana pun rasanya memang dah nampak dia punya warna tu memang ceria nampak. Apatah lagi rasa kat sini bau dia memang dah kick dengan bahan kisar daripada Mazda Food ni. Bagi kita rasa sikit. Okey, boleh. Boleh je. Tak apa, boleh. Okey, boleh. Okey, tak aci Puan Ani rasa seorang, saya pun nak rasa juga ya. Okey, Fiza rasa dulu. Saya rasa dulu. Cuba rasa dulu. Berasa panas. Cukup rasa? Ada lagi yang nak tambah? Sedap. Memang sedap. Memang cukup rasa. Cili rasa tapi tak pedas. Itu specialty yang kami selalu dapat feedback lah daripada orang ramai. Cili ni memang tak pedas. Betul. Lepas tu bawang putih dia pun rasa. Mana walaupun dah kata kisar apa semua dia macam yang kita potong juga dekat rumah fresh kan. Betul. Sebab sedap. Kenapa kita boleh kekal fresh? Sebab lepas kita blend, kita terus freeze. Jadi dia punya kesegaran dia tu masih kita boleh kekalkan lah. Maksudnya kita boleh freeze. Betul. Nampak saya makan tak berhenti. Ya, sila-sila makan. Okey. Saya rasa dah cukup. Mungkin kita boleh hidang? Yes, boleh. Boleh tutup api dulu ke? Cukup semua dia punya carrot. Cukup, semua rasa dia cukup. Okey. Memang sedap. Pandai Puan Anis masak. Alhamdulillah. Tak sia-sia Cik Nizam mencintai Puan Anis. Macam tu. Pandai masak. Kalau air tangan isteri, kalau bahan kisar pun dah sedap, apatah lagi air tangan isteri kan. Dia menambah lagi perasa. Itu dia. Okey, boleh Cik Nizam kita rasa? Right. Okey. Ni, kalau penonton Meniaga Live dapat tengok dia punya sayur semua. Okey, kalau boleh tengok masakan ni memang sedap sebab saya dah rasa dia punya rasa lagi kick dengan bawang putih. Kadang-kadang orang ni tak suka bahan kisar sebab dah lama simpan apa semua, nanti dia orang rasa macam tak best segar. lah. Tak sedap lah. Tak segar kan? Yes, tak segar. So maknanya yang ni bahan kisar ni sangat segar dan dia punya rasa bawang putih dengan cili giling tu memang sedap. Memang bercukup rasa. So tak sia-sia kepada penonton Meniaga Live untuk dapatkan bahan kisar Mazda Food di aplikasi Meniaga. Okey, Cik Nizam, Puan Anis, tadi kita pun dah masak, kita pun dah rasa memang sedap Puan Anis masak dan Cik Nizam pun tak boleh menafikan benda tu lah kan. Memang sedap guna bahan kisar ni. So,
macam mana penonton di Meniaga Live nak dapatkan bahan kisah ni? Okey, untuk pelanggan-pelanggan yang berada di Sungai Besi terutamanya boleh dapatkan bahan-bahan kisah kita ni di aplikasi Meniaga dengan meletakkan perkataan bahan kisah saja. So nanti akan keluar dekat aplikasi Meniaga lah. So boleh buat ordering dari aplikasi Meniaga. Okey, ni kita tengok pack ni kecil untuk home base. So ada kalau macam makcik biasanya kan, macam makcik nak jual, tak adalah dia beli paket kecil ni. So ada paket yang besar ke macam mana? Okey, untuk peniaga, contohnya peniaga di rumah yang ada home base business. Okey. Diorang banyak beli daripada Masa Food juga. Jadi dia pun boleh mendapatkan produk kami dengan dengan paket yang lebih besar. Oh, dia boleh dapat paket besar. So ni adalah untuk macam yang wanita suri rumah yang masak sikit-sikit je lah. Betul, kegunaan biasa. Betul. Okey, kepada peniaga-peniaga kecil di luar sana yang ingin meniaga macam Puan Anis dan juga Encik Nizam, anda boleh muat turun aplikasi Meniaga di App Store dan juga Google Play Store sekarang. Okeylah, Puan Anis dan juga Encik Nizam, terima kasih sebab sudi meluangkan masa, sudi masak untuk kami semua. Terima kasih juga menjemput kami untuk datang. Sama-sama. Hai, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjemput peniaga kedua yang mana dia mempunyai restoran yang menyediakan pelbagai jenis masakan. Antaranya adalah western food. Jadi saya tak sabar nak jemput Encik L ke Be Kind Cafe. Disilakan. Okey, Cik L. So, depan saya ni nampak chicken chop dengan butter kecap. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang restoran roast chicken itu sendiri. Okey. Okey. Terlebih dulu, hai semua. Saya Elika dari Roast Kitchen. So, dekat depan ni adalah kita punya best selling menu lah. Okey, best selling menu. Okey. So, ini adalah salted egg chicken chop. Wah, sedap. Okey. Salted egg chicken chop. Boleh tengok dia punya memang kita fry crispy, even dia punya dalam mi pun tasty, and then tambah pula dengan sini kita ada salted egg sauce. Oh, ni sauce dia. Okay. So dia punya sauce ni apa yang cuba membuat salted egg dengan chicken chop? Biasa chicken chop western food, salted egg macam mana boleh gabungkan? Biasa roast apa tu black pepper dengan betul. So macam mana boleh datang? So idea dia datang macam sebab tengok orang lain macam western yang lain. So sebab sebelum ni salted egg ni pun macam baru-baru lagi kan. Betul. So kita punya adalah chef ada idea dan come out dengan salted egg sauce yang saya rasa dekat kedai lain tak boleh dapat punya. Hanya di roast kitchen saja. Hanya di roast kitchen saja. Sebab sebelum ni kita pernah try juga kedai lain. Dia sedap tapi yang ni unik. Macam tu. So I should try lah datang ke roast kitchen macam tu. So ini adalah so kita pergi kepada main yang kedua pula yang saya buat ni adalah butter cream chicken. Butter cream chicken ni juga dia punya sauce lain daripada yang lain lah macam tu. So should try dan boleh datang ke roast kitchen lah. So kalau kita berbalik kepada chicken chop salted ini, apa yang lainnya daripada kedai lain? Sebab tadi Cik cakap lain daripada kedai lain dah rasa. So maknanya kalau orang datang kat situ memang akan makan salted egg chicken chop ni. Apa yang dalam sos tu, apa rahsianya menyebabkan istimewanya dia? Alright, so yang ni adalah salted egg chicken chop. So kita memang ingredient dia memang berfokus pada salted egg dan bagi saya dia punya sos dia tak muak lah. So salted egg tu dia ambil daripada telur masin fresh tu lah? Macam mana? Kita ada guna special ingredient. Rahsia tak boleh bagi tahu ya? Dia macam should try lah. Senang cakap datang je roast kitchen. So kita ada pakai ingredient. Nak cakap semua ayam ni pun tasty. Dia punya sauce. Dia sangat combination yang sangat sesuai lah. So kepada mereka yang nak cuba memang kena datang ke roast chicken lah. Sebab lain daripada yang lain. Roast kitchen, betul. So boleh ceritakan berapa banyak menu di roast kitchen ni selain western food ni? Roast kitchen dia ada banyak lagi pilihan. Di antaranya adalah western. Mungkin boleh tengok dekat flyers kita orang kan belakang. Western kita ada bento, salad. Kalau untuk yang nak makanan sehat kan, makanan sehat boleh try order kita punya bento, salad semua tu. Kita ada grilled chicken bento, mackerel bento. So banyak menu ya? Ya, banyak menu dan rice juga kita
berfokus kepada kita ada fokus juga kepada makanan masakan Cina, Chinese food. Kita ada tom yum. Bukan western je. Jadi kita ada banyak lagi. Okey. So maknanya mereka yang nak makan ke Rose Kitchen ni boleh makan, nak makan Chinese, western, semua tu, nasi, noodles. Boleh. Kalau rasa nak makan western kita ada juga. Nak makan masakan Chinese food macam wonton ho, tom yum. So kita ada bento. Bento ni dia macam mana? Dia healthy food ke macam mana? Bento dengan salad dia healthy food. Kalau untuk bento kita pakai brown rice. Brown rice. Brown rice which is kita mau kepada kita pakai brokoli semua fresh. Untuk yang fresh diabetic memang sesuai lah kan? Ya betul. Kalau betul. Kalau yang tengah dalam minggu diet sesuai sangatlah. Boleh datang ke Rose Kitchen. Betul. Boleh datang ke Rose Kitchen. Boleh ceritakan macam mana orang ramai nak datang ke Rose Kitchen? Terletak di mana Rose Kitchen ni? Okey, Rose Kitchen ni terletak dekat Lakeview Sungai Besi. Boleh datang, dia sama baris dengan Subway. Subway sebelah, Padi House sebelah. So kita tengah-tengah. Dia dekat Lakeview Sungai Besi lah. Kita sama floor dengan sebab sekarang kita tahu PKP masih lagi kata dekat Malaysia ni PKPB ada dan setengah negeri ada PKPD. So macam mana Rose Kitchen ni nak serve dekat orang ramai? Kalau tak boleh datang kedai macam mana? Okey. Untuk itu kita ada kita ada menggunakan platform, contoh kita ada aplikasi Meniaga ada. Aplikasi. Kita menggunakan Meniaga sebab dia sangat senang. Terutamanya untuk orang yang berdekatan dengan kedai. 10 km daripada kedai. 10 km daripada kedai. So kita orang mostly dapat order dari apps Meniaga. Dia sangat membantulah dengan keadaan sekarang ni. Betul. Dia sangat membantu dengan keadaan sekarang sebab ialah orang pun takut nak keluar. Betul. Macam itulah. So itulah antara aplikasi, rasa platform yang paling terbaik lah. Dengan keadaan sekarang ni, so kita akan hantar makanan untuk diorang macam tu melalui apps Meniaga. So maknanya kalau tak walk in dekat kedai pun diorang boleh order melalui aplikasi Meniaga juga. Betul. So macam mana proses jual beli dekat Meniaga tu? Apa yang best seller yang orang suka makan dekat Rose Kitchen? Sama juga seperti yang cakap, salted egg chicken chop kita orang, grilled chicken chop, selalu je. Menu-menu ni ini best seller lah. Yang saya buat yang dekat sini memang best seller. Kita ada, kalau untuk nasi goreng kita ada special fried rice. Ada set sekali dengan ayam goreng dan telur mata. So pelbagai variasi dan Betul. So maknanya kalau selain macam mana nak dalam order ni, macam orang nak terima order melalui aplikasi Meniaga, so dia orang kena pre-order ke macam mana masa untuk masak tu? Diorang mostly macam sebelum ni, customer yang dari Meniaga, diorang akan place order dulu. So bila kita terima order, kita akan double confirm. Kita call lah untuk confirmkan dia punya order tu. Mostly ni yang Rose Kitchen buat lah. Untuk confirm betul-betul order tu datang. And then baru kita akan proceed dan diorang mostly akan serve collect lah. Datang kedai ataupun kalau nak kita orang hantar pun boleh. Yang bagusnya apps Meniaga ni, dia tak ada charge lah. Dia tak ada extra charge. Dia tak ada extra charge, maknanya peniaga yang apa yang customer perlu bayar, dia bayar setakat tu je. Macam tu, tak ada yang extra lah. So baguslah guna aplikasi Meniaga ni kan. Kita sebagai merchant pun tak ada extra charge yang perlu bayar lah. Boleh. So maknanya kalau kita tengok di depan kita ni ada salted egg chicken chop dengan butter chicken. So mungkin CL boleh demo sikit macam mana nak keluarga macam mana kan? Boleh. So macam mana nak sos dia ni, sebab saya pun tak sabar nak rasa apa yang lain daripada yang lainnya. Boleh. So maknanya so senang Meniaga di aplikasi Meniaga ya? Ya, sangat senang dan terutamanya dengan orang yang sekeliling lah. Kita sangat senang trace sebab ramai juga yang pakai kan. Dekat orang sini. So macam mana ya? Mungkin boleh. Kita angkat macam ni je dengan tengok dia punya ayam crispy dan kita so maknanya masakan ni memang serve dengan fresh lah, maknanya panas-panas lagi. Betul. Pelanggan akan dapat lah kan. Nampak kuah meleleh ya. Meleleh. Ini yang istimewanya, kuahnya istimewa. Kuah ni yang buat best seller lah dekat Rose Kitchen. Orang datang je mesti
salted egg chicken chop satu. Macam tu. Oh, satu. Ya, Okay, lagi orang lain order lagi. Macam tu. So kalau macam rasa macam ni tak cukup, kalau nak minta extra sos pun boleh. Tak ada masalah. Kita boleh bagi. Boleh. Tu ada charge ke tak ada charge? Tak ada. Tak ada charge. Okay. Itu yang di Meniaga pun tak ada charge, pergi Rose Kitchen nak minta kuah lebih pun tak ada charge. Betul. Okay, bagus. Ya, so boleh rasa. Tapi itulah saya nak mencuba sebenarnya sebab saya tak sabar daripada tadi dah bau dia punya salted egg tu. Mungkin saya boleh try sedikit ya. Ya. Okay, macam mana nak potong? Okay, sekejap. Ya. Okay, boleh. Okay. So macam boleh Saya tengok akan dia punya ni pun. Dia punya kuah. Okay, sangat banyak kan nanti. Sekejap. Okay. Alright. Bismillah. Oh, sedap. Dia rasa salted egg tu. Memang betul lah lain daripada lain. Lepas tu dia tak rasa pedas. Maknanya kanak-kanak pun boleh makan. Boleh. Sama ya. Biasa kan kita buat salted egg peringkat umur ada. Semua peringkat umur boleh makan. Betul. Kalau macam nak ekstra pedas tu boleh campur cili sendiri kali. Kita orang buat macam ni. So semua orang boleh makan lah. Macam tu. Kanak-kanak boleh makan. Sebab ayam dia pun crispy walaupun dah dituang kuah, dia tak ada macam lembab macam tu kan. Sangat sedap. Itulah kelainan dia. Kelainan salted egg chicken chop kita orang. Okey. Tercekik. Sabar. Yang nak mencuba salted egg chicken chop di Rose Kitchen, anda boleh muat turun aplikasi Meniaga di Google Play Store dan juga App Store sekarang. So rugi kalau tak cuba chicken chop salted egg by Rose Kitchen. Ya, betul. So kepada mereka yang selain western food nak makanan sihat, boleh dapatkan di Rose Kitchen. Okey, kepada anda yang di luar sana yang ingin mendapatkan salted egg chicken chop ataupun butter cream chicken daripada Rose Kitchen, boleh download Meniaga daripada aplikasi Google Play Store dengan App Store. So dari sana pembelian daripada sana, apa yang anda beli daripada kedai, harga dia sama saja di dalam Meniaga juga. So tak ada rugi, tak ada apa, boleh download sekarang dan dapatkan salted egg chicken chop daripada Rose Kitchen. Okey, so, anda semua dah dengar apa yang Cik dah ceritakan macam mana nak dapatkan salted egg di Sungai Besi di restoran Rose Kitchen sendiri. Anda harus muat turun di Google Play Store dan juga App Store, search aplikasi Meniaga dan korang boleh dapatkan salted egg chicken chop di Sungai Besi. Terima kasih Cik El sudi meluangkan masa dengan saya dan juga menyediakan makanan yang kata best seller di Rose Kitchen. Terima kasih juga kepada pihak Meniaga kerana sudi menjemput kita. Sama-sama. Okeylah, saya nak sambung makan dulu. Jemput. Sekarang saya akan jemput peniaga yang aktif meniaga di aplikasi Meniaga. Saya persilakan Encik Izmir masuk ke Be Kind Cafe. Silakan. Okey, boleh duduk Cik Izmir. Okey Cik Izmir, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ni pertama kali kita bertemu kan? Ya. Betul. Okey, hari ni saya nampak pelbagai dessert di atas meja kita ni. Boleh ceritakan dessert yang dibawa ni? Poketo ni apa sebenarnya? So Poketo ni adalah satu brand terbaru yang diperkenalkan oleh Uncle Hashim. Dan ia adalah satu dessert yang korang perlu cuba at the end of the day. So kita ada 6 preset termasuk satu preset baru iaitu durian, iaitu akan kita dah ada durian. Yeah. Okey. So durian ni bila maknanya sekarang ni pembeli boleh beli durian ke ataupun macam mana? Ya, sekarang pembeli juga boleh order preset durian. So macam kita ada dalam satu kotak tu kita ada 6 Poketo. So untuk durian punya kita ada 6 preset durian dalam satu kotak. Okey, so sekarang ni kita nak ceritakan berapa flavor yang Poketo by Uncle Hashim ni sediakan. Okey, untuk yang mixed flavor yang biasa punya, kita ada 6 flavor. Okey, so yang first one is Oreo Crumb Bites. Okey, yang second one is cheese. Dan diikuti dengan Berrylicious, strawberry, berry. Okey, and fourth one is the chocolate. Yeah, chocolate, Belgian chocolate.
and diikuti dengan pandan gula Melaka. Ini adalah memang kesukaan orang ramai lah, pandan gula Melaka. Oh, tak payah makan ondel-ondel lah, makan poketo je. Macam kalau kita macam rindu macam rasa kampung gitu kan, macam okey, kampung gitu, so macam bolehlah try pandan gula Melaka. Okey, sangat menarik dengan poketo ni sebab saya tengok dia macam ada 6 flavor yang berbeza. Kita ada macam Oreo cheese, pandan. Tapi yang menarik saya adalah cheese lah. Sekarang ramai orang suka cheese, betul tak? Betul. Okey, so boleh tak ceritakan pengalaman Cik Izmi meniaga menggunakan aplikasi meniaga ni? Okey, so pengalaman saya menggunakan aplikasi meniaga, bagi saya adalah satu aplikasi yang sangat mudah, sangat komprehensif dan sangat mesra pengguna lah. So macam kalau kita nak meniaga dalam aplikasi itu semacam senang untuk kita ambil order, kita nak terima order dan kita nak berurusan dengan pembeli di luar sana. So maknanya proses jual beli di meniaga itu sangat mudah lah. Sangat mudah, sangat mudah. So macam mana penonton di luar sana nak beli poketo melalui aplikasi meniaga? Boleh senang saja. So anda boleh guna aplikasi meniaga, download dan cari poketo ceras. So poketo ceras, so dalam 10 km radius anda boleh jumpa poketo ceras dan boleh buat pesanan di situlah. Okey, so maknanya poketo ni bila orang boleh makan? Maknanya pagi ke, tengah hari ke, malam ke, macam mana? Okey, so poketo namanya dessert lah. Nama dessert. So macam kalau macam korang anda makan makanan yang berat kan, macam okey lah, contoh makan nasi dengan gulai kambing ke apa kan. So macam dia akan tinggalkan bau dalam mulut kita. So macam kita nak cuci mulut kita tu dengan dessert. So macam pilihan yang tepat adalah poketo salah satunya. Mulut pakai benda lain, pakai poketo cuci mulut dah bersih. Betul. Manis dekat tekak ya. Okey, so maknanya saya nampak macam selera sangat. Boleh tak saya nak try satu? Boleh. Sebab saya nak try. So, mungkin saya try yang cheese sebab ni nampak selera sikit. Okay. So apa inti kat dalam ni sebenarnya? Okey, so macam kalau nampak yang macam itu tepi sekeliling dia tu adalah satu roti kan. Roti sangat lembut, macam dia tak akan lekat dekat langit, so macam boleh telan begitu saja, memang melt in your mouth lah. So tengah-tengah dia adalah krim. Krim dia adalah macam rasa macam aiskrim tau. Tapi aiskrim dia kalau aiskrim rasa manis tau. Aiskrim ni rasa manis tak cheese dia? Kurang manis. Kurang manis. So macam kalau untuk sesuai lah untuk semua peringkat umur. Macam sebab dia rasanya mungkin sejuk kan. Kalau macam dibiarkan di luar tu macam mana? Sebab ni saya makan tengah sejuk. Okey, dia ada cara penyimpanan dia. So macam ada dua jenis cara penyimpanan. So kalau untuk yang mixed flavor ni, kalau simpan dalam peti sejuk dalam chiller, boleh simpan dalam 2-3 hari boleh lah. So kalau macam tak ada freezer kat rumah, boleh simpan sampai 2 minggu pun boleh simpan. Okey, so macam kalau pembeli nak beli kan, benda ni kena simpan dalam peti sejuk. So nak buat penghantaran tu macam mana? Dalam proses perjalanan tu, cair ke macam mana ke? Dia tak akan cair, dia tak akan mudah cair. Sebab sepanjang penghantaran pun kita, kami sebagai ejen pun akan disediakan apa dipanggil bekas yang tahan sejuk tu lah. Bekas tahan sejuk tu. Okey, tadi kan Cik Izmi ada cerita pasal durian punya flavor. So ni adakah guna durian jenis apa untuk poketo ni? Okey, kalau anda teringin macam rindu nak makan rasa durian D24 kan, so macam mahal tu. Mahal tu D24. So macam korang boleh try poketo durian ni. So macam dia punya rasa dia memang saling tak tumpah lah macam D24 tu. Okey, harga berapa pula? So harga untuk mixed flavor ya, mixed flavor. So untuk 6 poketo harganya adalah RM16. Untuk durian pula? Ya, untuk poketo durian harganya adalah RM20 sekotak sebab dia limited edition. Oh, limited edition. So maknanya mereka yang nak rasa durian sekarang susah nak dapatkan durian. Betul. Dan mahal. So dengan poketo RM20 dapat rasa 6 biji poketo durian. Yeah. Saya sudah berada di platform Meniaga. So, anda juga boleh dapatkan Meniaga application di Google Play Store dan App Store. Okey, terima kasih kepada Cik Izmi yang sudi berkongsi pengalamannya jual beli menggunakan aplikasi Meniaga. Jadi kepada peniaga-peniaga kecil di luar sana, anda boleh muat turun aplikasi Meniaga di App Store dan juga Google Play Store sekarang. So, Meniaga untuk semua.